أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Sadaqallahul azim. Katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika datang kepada kamu azab Allah dengan tiba-tiba atau dengan terang-terang setelah diperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya. Siapakah yang akan binasa?
selain daripada kaum yang zalim. Dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Kemudian sesiapa yang beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka akan dikenakan azab seksa dengan sebab mereka berlaku fasik. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa pembenaran Allah ada di sisiku. Dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Bertanyalah kepada mereka, adakah sama ada orang yang buta? Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mau berfikir? Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Padahal tiadalah bagi mereka pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah supaya mereka bertakwa. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keredaannya semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka. Dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalmu. Maka sekiranya engkau usir mereka, nescaya menjadilah engkau dari orang-orang yang zalim. Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul An'am, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-7. Bermula ayat 47 sehingga ayat 53. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan amaran Allah SWT. Sekiranya Allah menghendaki, lalu Allah Ta'ala mengambil pendengaran, mengambil penglihatan, menutup pintu hati mereka, maka siapakah yang mampu dan berkuasa mendatangkannya selain daripada Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya tentang kebesarannya, kekuasaannya, tentang pemilikan semua makhluk-makhluknya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ara'aitakum, bagaimana pandanganmu, in atakum azabullahi baghtah, kalau tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan azab secara mengejut, baghtatan, au jahratan, atau secara terang-terangan selepas datang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebinasaan kamu. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, bukankah ketika itu orang-orang yang zalim, yang menolak perintah Allah, yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukankah mereka yang akan binasa? Baik, berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, kita dah tahu bagaimana kelompok musyrik Mekah yang meminta daripada Nabi SAW bermacam-macam permintaan dengan tujuan memperolok-olokkan. Dan Allah Ta'ala memberi amaran. Allah memang berkuasa mendatangkan apa yang mereka nak, apa yang mereka minta. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa yang menjadikan setiap makhluk Allah, sama ada yang melata di atas muka bumi atau yang berterbangan di udara. Dan Allah Ta'ala menjelaskan, Allah yang berkuasa, yang mencipta segala makhluk-makhluknya, yang memberi rezeki, yang mentakdirkan segala takdir mereka. Maka Allah ini juga yang sebenarnya membuka jalan hidayah dan juga jalan kesesatan.
Bila kamu menggunakan akal kamu, menggunakan pendengaran kamu, menggunakan seluruh panca indera yang Allah kurniakan kepada kamu dan mendengar ayat-ayat Allah dengan berfikir, maka terbentang luas padamu jalan hidayah. Tetapi kalau tujuan kamu mempersenda-sendakan dan tidak mahu mengaktifkan akal yang Allah berikan, mengaktifkan panca indera yang Allah berikan, maka kamu telah memilih jalan kesesatan. Yang sebenarnya Allah Ta'ala telah menutup pintu hati kamu. Dan ketika itu, kalau sekiranya datang kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat, bukankah kamu dengan naluri kamu tetap akan berkata, tetap akan bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, wa min samma, dan justru itu mereka menafikan Allah, menafikan wahyu Allah, ayat-ayat Allah, maka Allah kata, bukankah kamu kalau dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan mudarat, dalam keadaan musibah-musibah, kamu akan berdoa kepada Allah. Waktu itu kamu akan lupakan semua berhala-berhala kamu. Bukankah bila datang segala musibah kepada kamu, segala bencana kepada kamu, kamu akan nampak Allah tempat bermohon dan Allah tempat jalan keluar? Tetapi setiap kali datang kepada kamu musibah, kamu berdoa, maka Allah lepaskan kamu daripada musibah tersebut, kamu kembali kepada kekufuran. Baik, kalau kamu terus memilih kekufuran, kata Allah, Allah akan bentangkan kepada kamu seluruh nikmatnya, kemudian Allah ambil secara mengejut. Dan Allah Ta'ala mengambil nikmat yang pertama daripada kamu ialah pendengaran kamu. Maksudnya bukanlah jadi pekak, tapi kamu tak dengar lagi tentang kebenaran. Allah mengambil nikmat pandangan kamu. Maksudnya bukanlah tak nampak benda, tapi tak nampak kebenaran. Maka Allah tutup pintu hati kamu. Maksudnya bukanlah tak ada hati, tetapi hati kamu tidak lagi mahu memahami ayat-ayat perintah Allah, larangan dan juga amaran Allah. Maka ketika itu kamu akan tunggu azab Allah yang akan datang kepada kamu. Bila azab itu datang, sama ada secara mengejut, baghtah, atau jahrah. Apa maksud jahrah? Artinya kamu minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam permintaan. Ya, bila Allah beri permintaan ini untuk binasakan kamu, lalu kamu melihat tanda-tanda kebinasaan kamu, kehancuran kamu, maka bukankah waktu itu yang akan binasa ialah orang zalim? Manakala orang beriman akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah menyebut, wa ma nursilul mursalin, tidak kami utuskan para rasul illa mubasyirin wa munzirin. Kerja mereka bukanlah untuk datangkan mukjizat dan datangkan setiap benda yang kamu nak. Ya, orang-orang kafir ni kata, boleh kami beriman dengan syarat mesti ada benda tu, mesti ada benda ni, mesti diturunkan itu, diturunkan ini, dijadikan mukjizat itu, dijadikan mukjizat ini. Baik, para rasul tugas utama mereka bukan nak bawa mukjizat, tetapi memberi peringatan, memberi khabar gembira. Khabar gembira bagi orang yang beriman, syurga, pahala yang berganda, dan juga kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ketenangan, kebahagiaan, dilapangkan dada, dilapangkan pemikiran, diberikan keharmonian dalam kehidupan. Ini mubasyirin, rasul yang memberi khabar baik. Bukan sekadar khabar baik tadi, kamu akan dijanjikan syurga, pahala, segala kemudahan-kemudahan di hari akhirat kelak, segala kehendak yang kamu nak dipenuhi, lebih hebat daripada apa kamu minta kat dunia ini. Dan rasul ini juga munzirin, beri peringatan akan neraka, akan azab Allah, kemurkaan Allah, kebinasaan. Itulah sebenar-benar tugas rasul. Bukanlah tugas rasul dan nabi-nabi yang kami utuskan untuk melayang permintaan kamu. Kamu nak yang macam-macam, bukan. Atau bukan menjawab setiap kali apa yang kamu inginkan. Sebab tujuan kamu bukan nak beriman. Maka para rasul yang Allah utuskan, dan secara khusus Nabi Muhammad SAW, Nabi datang untuk menggerakkan kembali seluruh panca indera yang kita ada. Telinga, mata, hati. Itulah dia kemuliaan yang sebenar yang dibawa oleh para Nabi. Sehingga akal kita berfikir betul balik dalam fitrah. Pandangan kita melihat secara hakikat, bukan melihat secara sebab, usaha, kerja, sampai lupa melihat Allah yang mentakdirkannya. Demikian juga pendengaran kita.
Bukan mendengar fulan kata, lalu kita pegang, kita dengar apa Allah kata. Apa yang Allah firman, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka itulah ilmu yang sebenar. Tentu kalau kita tak dengar firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dengar fulan bin fulan bercakap, orang tu, orang ni. Walau orang ni tak ada apa pun kita katakan eksklusif ataupun keistimewaan pemikiran mereka. Allah datangkan wahyu, ini kalam yang hebat. Allah datangkan Rasulullah dengan sabdanya, ini kalam yang mulia. Bagi membimbing kita manusia. Sama ada dalam hal peribadi kita, makan minum kita, penjagaan diri kita, kebersihan kita. Sehingga hal berhubung keluarga, pendidikan anak-anak, sehingga hal berkait ekonomi, sehingga hal yang berkait dengan hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, sehingga hal yang berkait dengan peperangan. Kalau kamu ikut, maka kamu akan rasa kebahagiaan dia. Itulah hidayahnya. Daripada kamu minta macam-macam, ia bukan punca bahagia kamu. Maka Allah ingatkan kembali pada seluruh manusia. Pada orang beriman sendiri, fungsi para Nabi sepanjang zaman, mereka ini bukanlah untuk membawa apa yang diminta oleh kaumnya, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberita amaran daripada Tuhannya. Faman aman, maka barang siapa yang beriman. Wa aslah, dan memperbaiki diri. Sebab iman, tuan-tuan sekalian, sifatnya ialah memperbaiki diri. Bila seorang itu benar iman, dia mula akan baiki diri dan mula sibuk baiki diri. Kerana itu bila kita sebut bertambah iman, apa maksud bertambah iman? Bertambah kita baiki diri kita. Daripada kita mungkin kurang adab, kurang sopan, berubah. Daripada kita kasar, daripada kita keras, daripada kita jenis mungkin teruk perangai, maka berubah. Dia iman. Daripada kita cenderung pada perkara mungkar, kepada cenderung perkara makruf, perkara baik. Daripada orang yang cuma mengikut hawa nafsu, mula mengikut perintah Allah dan perintah Rasul. Daripada orang yang tidak menghormati manusia, bahkan seringkali memperbodohkan, menghina manusia kepada memuliakan manusia. Daripada orang yang tidak pernah membina hubungan, melainkan atas kepentingan peribadi, mula membina hubungan kerana ilahi. Mula menjaga hubungan silaturahiminya. Mula menjaga hubungan kaum kerabatnya. Mula menjaga hubungan kejiranannya, para sahabatnya. Daripada mula mengorbankan, sebelum ada iman nak korbankan orang lain, bila ada iman nak korbankan diri untuk orang lain. Dulu sebelum ada iman, kerja kita ialah kita gunakan orang lain. Tapi bila kita ada iman, kita nak jadikan kita bermanfaat untuk orang lain. Maka sebab itu Allah menyebut faman amana wa aslah. Maka siapa beriman wa aslah, dia akan memperbaiki dirinya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka ketika itu tiada lagi ketakutan kepada mereka. Tidak ada lagi kebimbangan kepada mereka. Tidak akan ada lagi duka cita. Baik, manusia hidup kat dunia dengan dua sifat ini. Kita ada satu sifat namanya khauf, kita ada sifat namanya hazan. Apa maksud hazan? Duka cita. Sifat inilah yang mewarnai hidup kita, bukan teras hidup. Cuba tuan-tuan perhatikan setiap hari apa yang kita fikirkan. Wa imma ketakutan, wa imma kebimbangan. Dan kesedihan. Ketakutan tu maksudnya kebimbangan juga. Al-khawf maknanya bimbang dan takut. Hazan, yahzanu, duka cita. Kita akan sedih dengan apa yang telah berlaku. Kita sedih dengan apa yang kita tak perolehi. Kita sedih apa yang kita fikirkan akan datang. Bukankah hidup ini ialah kebimbangan dan duka cita? Cuba perhatikan hidup kita. Contoh daripada mula ada akal dan mula berfikir. Bukankah diri kita penuh ketakutan? Kita bimbang nanti masa depan macam mana, kerja apa. Kita belajar sungguh-sungguh supaya dijamin kerja. Kita pilih jodoh betul-betul supaya dijamin masa depan. Ya, kita sentiasa bertekak kerana bimbangkan sesuatu yang mungkin akan hilang daripada kita. Kita bertekak dengan jiran, bertekak dengan adik-beradik. Kerana bimbang hak kita akan hilang. Kepunyaan kita akan hilang. Ia bermula daripada rasa takut. Dan juga rasa bimbang. Diikuti selepas itu rasa sedih. Hazan. Inilah kehidupan kita. Allah menjanjikan. Bila seorang itu benar-benar beriman dan menggunakan iman bagi memperbaiki setiap fasa kehidupannya, maka dia tak ada lagi rasa takut dan bimbang. Dia tak ada lagi rasa sedih. Tak apa nak sedih, andai kata ada barang dia yang hilang, dia kata insya-Allah Allah ganti lebih baik. Bila ada sesuatu yang hilang daripadanya, maka dia kata ini takdir Allah, ia lebih baik. Dia sentiasa mengharapkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah.
Ya, walau mungkin pada permulaan datang sedih, datang bimbang, namun sesudah diingatkan dia akan pahala dan kurnia Allah, maka dia kembali ceria. Ada sahabat di zaman Rasulullah SAW, bila mana solat dia bawa anak dia. Tiba-tiba dia tidak lagi kelihatan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya ke mana pergi, maka jawab para sahabat, anaknya dah mati. Kerana itu dia bersedia dan dia mula mengunci dirinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahinya dan berkata kepadanya, mana yang kamu lebih suka? Anak kamu membesar bersama kamu ataupun anak kamu menunggu kamu di pintu syurga dan dia tak akan masuk syurga sehingga kamu dapat masuk bersama dengannya? Lalu kata lelaki ini, bahkan aku suka ya Rasulullah kalau anakku menunggu di pintu syurga untuk menjadi penyebab aku masuk syurga. Maka hilang duka citanya dan dikembali ke masjid Nabi SAW. Begitu Islam merawat, iman merawat. Tentu bila kita hilang sesuatu, orang curi barang kita, orang curi kereta, kenderaan, lalu seorang berkata, tak apa, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan beri pahala, dan kita doa Allahum akhlifni, ya Allah berikan aku gantian yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah pahala atas ujian ini dan ganti yang lebih baik. Lalu kita mula gembira. Kerana kita yakin akan ada gantian yang lebih baik. Seorang yang bila berlaku kematian orang yang dia sayang, walau bagaimana dia sayang, dia iman dia kata saya redha dengan pemergian. Bukan saya gembira dengan cara pemergiannya cukup luar biasa. Didoakan oleh ramai orang, perginya dalam keadaan yang amat tenang, maka gembira pula saya. Walhal, bagi orang tak beriman dengan kematian orang sayang, sedih. Tapi bagi orang beriman, dengan kematian berlaku dia gembira. Gembira kenapa? Kerana Allah tunjuk segala tanda-tanda yang dipatut gembira. Dengan doa orang, dengan pujian kebaikan dia. Maka lihat bagaimana iman mengubah ketakutan, kebimbangan, kedukecitaan. Kepada tiada ketakutan, tiada kebimbangan, tiada kedukecitaan. Kalau hari ini tuan-tuan di dunia orang tak bayar hutang kita. Orang zalim kita. Lalu keimanan kita pada akhirat menjadikan kita tenang, tak apa. Nanti aku dapat pahala percuma. Aku dapat balik bahagian aku. Kalau hari ni dihutang tak bayar, kalau kita fikir cara atas kertas, otak kita memang sedih sampai mati. Tapi berfikir dengan iman, Allah dah beritahu bahawa mereka yang berhutang kita akan dibayar dengan amal soleh mereka. Tak apa, kita akan tuai amal soleh mereka. Atau mereka mesti memikul amal jahat kita. Tetapi bukankah kita gembira? Dengan janji asas kepada iman tadi. Seorang yang berperang pada jalan Allah dan mati, matinya syahid. Keluarganya gembira. Sehingga kata Mu'adzah al-Adawiyah, sesudah suaminya gugur syahid dan anaknya gugur syahid, siapa yang datang kepadaku untuk ucap takziah sila balik. Tapi siapa yang datang kepadaku untuk ucap tahniah sila datang. Kenapa? Dengan iman meyakini bahawa mati itu mati syahid. Tempatnya di syurga. Untuk apa bersedih? Bila matinya mati syahid. Kita lihat iman. Kemudian Allah menyebut walladzina kadzabu bi ayatina, dan ada pun orang-orang yang terus mendustakan ayat kami. Yamassuhumul azab, maka dia sentiasa akan terkena azab kami. Bukan sekadar azab di akhirat yang pasti. Bukan azab di dunia sebagai suatu deposit kepada azab akhirat. Tetapi orang beriman, hukuman yang dikena itu kafarah. Kafarah kepada hukuman akhirat. Maka diringankan nanti akhirat. Tetapi orang-orang kafir, hukuman yang dikenakan itu dia tidak menjadi kafar. Ia mukaddimah kepada hukuman yang lebih berat. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ini baru azab dunia. Nanti azab akhirat yang lebih besar menantikan. Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Akan kami rasakan kepada mereka kerana mereka mengingkari ayat kami, perintah kami dan menceroboh larangan kami, mendustakan Nabi dan Rasul kami, kami akan rasakan pada mereka dengan azab yang kecil. Sebelum datang kepada mereka azab yang besar, ini azab akhirat. Kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud, mereka mendapat mukaddimah azab. Untuk nanti mereka dapat lebih besar. Tapi orang beriman, dengan iman tadi, mereka mendapat hukuman sebagai kafarah. Maka diampunkan sebahagian dosa mereka atau diringankan sebahagian azab mereka kerana hukuman yang telah mereka lalui di dunia.
Mana orang kafir kata Allah, bima kan yafsukun, kerana mereka sentiasa fasik. Maksud fasik, dalam jiwa orang kafir, apa pun yang hari-hari yang mereka lalui semuanya dosa. Orang beriman, dalam hari-hari yang mereka lalui adanya pahala. Bila kena musibah dia sabar, pahala. Kalaupun dia mungkin perkara ni tak buat, perkara lain dibuat, dia dapat pahala. Orang kafir, walaupun dia buat baik, dia tak akan dapat pahala. Sebab kehidupannya fasik, rosak. Dia tak boleh dibaiki lagi. Kerana kekufuran. Allah ma'ilah melainkan di Islam. Tapi orang beriman, di sebalik kekurangan dia, di sebalik ada maksiatnya, kebaikannya masih memberi faedah padanya. Sedekahnya masih beri faedah. Buat baik pada jiran masih beri faedah. Taubatnya masih beri faedah. Banyak. Kan tu kita lihat ada orang yang saya katakan hidupnya mungkin tak lurus dalam agama, tapi kebaikan-kebaikan tertentu menyebabkan terhijab, tertutup kejahatan yang lain. Maka akibatuhu yuhmadu, kesudahannya itu dipuji. Yang disebut husnul khatimah. Mana kalau orang kafir, atas nama dia kafir, hidupnya sentiasa fasik. Maknanya tak pernah tercatat pahala walau satu. Biarlah dia tolong fakir miskin, biarlah dia tolong sebab dia kafir. Bila kafir Allah kata, walladzina kadzabu bi ayatina yamussuhumul azab, akan berterusan dia kena azab bima kan yafsukun, dengan kejahatan, kefasikannya. Keluar dia daripada iman kepada Allah. Baik, sesudah Allah menjelaskan apa peranan Rasul. Bukan mendatangkan mukjizat. Bukan itu kuasa para nabi. Itu hak milik mutlak Allah. Kalau Allah izinkan mukjizat, maka terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kenapa Allah berkata demikian? Bagi menolak pendewaan orang-orang Kristian yang menganggap Isa itu Tuhan. Kononnya Isa itu yang menciptakan mukjizatnya sendiri. Oleh Allah sebut dalam Quran, dah kita baca ayat sebelum ini dalam surah Ali Imran, Nabi Isa melakukannya dengan izin Allah. Kita baca dalam surah Al-Ma'idah, dengan izin Allah. Biiznillah. Tapi mereka terus mendakwa, kalangan Kristian, oh Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Maka Allah menjelaskan di sini, Nabi Muhammad SAW bawa satu attitude, satu asas kepada semua Nabi-Nabi. Mereka cuma penyampai berita gembira dan penyampai berita amarang dari Allah. Mereka bukanlah berhak mendatangkan mukjizat dengan keinginan mereka, melainkan dengan izin Allah. Kan itu Allah menyebut ayat selepasnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir yang minta macam-macam. La aqulu lakum, aku tak pernah kata. Indi khazainullah, di sisiku khazanah Allah. Boleh aku bagi ikut suka aku. Semua dengan izin Allah. Wallahu mu'ti, innama ana qasim. Kata Nabi SAW, aku ni tukang bahagi-bahagi, yang beri itu Allah. Bagi menjawab dan memahamkan orang musyrik Mekah, supaya mereka tahu Nabi dan Rasul ini manusia sebagai utusan Allah. Mereka bukan Allah, mereka bukan Tuhan. Bukan mereka yang memiliki langit dan bumi untuk diberikan siapa yang dikehendaki, itu urusan Allah. Mereka cuma tolong bagi. Sebab itu kata Nabi SAW, innama ana qasim, wallahu mu'ti. Aku cuma qasim, tukang bagi. Wallahu mu'ti, Allah bagi-bagikan kat aku. Allah yang beri, aku tolong bahagi-bahagi. Maka kata Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan pada mereka, aku tak pernah kata, tak pernah dakwa aku memiliki khazanah Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tak pernah kata aku tahu perkara ghaib. Nabi-Nabi SAW, mereka tak tahu melainkan perkara yang diwahyukan. Mereka tak tahu pun siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, melainkan dengan apa yang Allah beritahu. Sebab itu bila Nabi Nuh AS ingin menyelamatkan anaknya, Allah kata, wahai Nuh, anak kamu bukan di kalangan umat. Dia ahli neraka. Maka Nabi Nuh pasrah, redha. Sehingga Nabi Nuh kata, ya Allah, aku memohon ampun padamu, meminta sesuatu yang bukan dalam ilmuku. Ya, para Nabi SAW, mereka juga cenderung untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi Allah katakan mereka tidak beriman. Nabi Nuh tak tahu. Sehingga Allah beritahu, innahu, bila Nabi Nuh berkata, ya Allah, ini anakku yang sedang berlari menyelamatkan diri daripada bah besar. Innahu min ahli. Lalu Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu lagi, wahai Nuh. Dia tidak beramal soleh. Dia ahli neraka.
Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku memohon ampunan atas apa yang aku tidak tahu dan aku minta sesuatu yang aku tak tahu. Maka Allah menjelaskan peristiwa yang sama. Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak punya pembendaharaan Allah, tidak juga mengerti perkara gaib. Wala aku lalakum inni malak. Aku bukan malaikat. Bila musyrikin Mekah kata, kenapa Nabi ini makan, minum kat pasar, berkahwin? Ya, kerana aku bukan malaikat. Yang tak kahwin itu malaikat. Yang tak makan, minum itu malaikat. Aku manusia. Tapi Allah wahyukan pada aku. Allah wahyukan bila musyrikin Mekah minta, kenapa tak turun malaikat? Kenapa tak jadikan Rasul itu malaikat? Ya, aku bukan malaikat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi menyebut lagi, in attabi'u, aku cuma ikut illa ma yuha ilai, apa yang Allah wahyu padaku. Baik, itu namanya Rasul, mengikut wahyu. Jadi kamu wahai musyrikin Mekah dan kamu wahai manusia, apa yang disampaikan oleh baginda SAW, ia adalah perintah Allah. Sebab kata baginda SAW, aku cuma ikut wahyu. Yang ku sampaikan ini wahyu. Lalu Rasulullah berkata, bila Allah Ta'ala berfirman kepada baginda, kul, wahai Muhammad, katakan pada musyrikin Mekah tu. Katakan pada semua orang kafir itu. Kul, hal yastawil a'ma wal basir, sama tak orang buta dengan orang melihat? Artinya orang-orang yang melihat akan sifat para Nabi dan Rasul, mereka memahami. Semua Rasul tidak pernah diutuskan daripada malaikat, semuanya daripada manusia. Dan semua Rasul ini hidup dan mati. Semua Rasul ini menyampaikan wahyu dari Tuhan mereka. Perintah daripada Tuhan mereka. Mereka cuma memberi peringatan, pemberi amaran. Mereka tidak ada kuasa untuk mendatangkan mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tetapi orang yang buta buat tak nampak benda tu. Anehnya tuan-tuan, orang-orang musyrikin Mekah, mereka bertanya kepada Yahudi tentang sejarah Nabi dan Rasul. Dan Yahudi telah menceritakan sebagai Nabi dan Rasul. Mereka tahu bahawa Rasul itu memang manusia. Mereka diceritakan tentang Daud yang berkahwin, Sulaiman yang berkahwin, diceritakan tentang Musa yang berkahwin. Ia adalah seorang manusia. Tiba-tiba musyrikin Mekah cuba nak menjadikan Nabi Muhammad ni lain pada lain. Kalau betul kamu Nabi, kenapa kamu kahwin? Memang Nabi-Nabi kahwin. Kalau betul kamu Nabi, kenapa kamu makan kat pasar, beli kat pasar? Ya, Nabi-Nabi semua ke pasar. Ya, kalau betul kamu Nabi, kenapa wahyu tu tak turun terus dari langit, kami nampak? Nak semua Nabi-Nabi wahyu turun, kaumnya tak nampak. Sebagai satu ujian kepercayaan kamu pada Nabi ini. Dan semua Nabi ini wataknya sama, tak pernah berbohong. Gurau ke, bersungguh ke, tak pernah. Mereka tidak pernah berbohong walau dan bergurau. Maka watak ini, musyrikin Mekah dah tahu ini sifat Nabi-Nabi terdahulu. Yahudi juga mengetahui. Maka Rasulullah menegaskan lagi. Orang yang buta dengan orang yang dapat lihat sama ke? Kalau kamu dah jadi buta, aku bagi hujah pun sama je lah. Orang yang melihat, maka dia dengan mudah menerima hujah. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu mau berfikir? Artinya bila Nabi SAW disuruh oleh Allah sampaikan apa yang kita bacakan tadi. Supaya musyrikin Mekah tengok bahawa Rasul wataknya memang begitu. Dia mendapat wahyu, dia bukan malaikat. Rasulullah SAW pemberi amaran, pemberi khabar gembira. Rasulullah SAW, mereka ini tidak mengetahui perkara gaib. Tidak mengetahui apa berlaku, melainkan apa yang Allah beritahu. Dan mereka tidak boleh sewenang-wenangnya memperkenankan semua permintaan kaumnya, melainkan dengan syarat, izin Allah. Dengan syarat. Syarat itu memang dilalui oleh semua para Nabi dan Rasul. Kemudian Allah berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafun, dan berilah peringatan wahai Muhammad, orang-orang yang benar takutkan Allah, an yuhsyaru ila rabbihim, satu hari nanti mereka akan dihimpunkan di sisi Tuhan mereka, laisa lahum min dunihi, pada waktu itu tidak ada selain Allah, waliyun, penolong, pembantu, wala syafi', atau pemberi syafaat, la'allahum yattaqun, semoga mereka ini bertakwa. Allah ingatkan, wahai Rasulullah baik, ini orang-orang kafir, mereka tak nak dengar kata-kata kamu. Kamu ingatkan kepada orang yang beriman. Di kalangan orang beriman ini ada yang belum sampai peringkat taqwa, muttaqi. Baik, ingatkan kepada orang beriman supaya tingkatkan keimanan mereka, supaya mereka menjadi orang bertakwa dengan selalu berfikir hari pertemuan dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, wahai Muhammad, jangan engkau halau
Orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, menyebut Allah pagi dan petang, yang sentiasa mencari redha Allah. Ma alaika min hisabihim, kamu tidak layak menilai mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai', kamu tak tahu isi hati mereka. Fatatrudahum, kerana itu jangan kamu halau mereka. Fatakuna minaz zalimin, kamu jadi orang zalim. Baik, apa cerita ayat ini? Cerita ayat ini tuan-tuan, bila pembesar musyrik Mekah dengar semua hujah Rasul, baik, kami boleh duduk dengar kamu bercakap tentang keimanan pada Allah. Kami nak duduk. Tapi dengan syarat. Syaratnya kami tak nak orang miskin yang sekeliling kamu itu ada. Sebab kami tak selera dengan mereka. Apakah kebaikan itu, kalau benar Islam ni baik, kenapa kebaikan ni boleh ke orang miskin? Sebab mereka selalu nilai orang kaya yang selalu berhak memiliki benda terbaik. Serta dengan fahaman materialistik. Mereka sentiasa berkata dengan kekayaan mereka pasti memiliki terbaik. Kenderaan yang terbaik, rumah yang terbaik, makanan terbaik, baju yang terbaik. Ya, secara material mungkin betul. Tapi tidak hidayah. Secara material mungkin orang-orang kaya boleh mendakwa bahawa oleh kerana kami kaya, kami sentiasa makan yang terbaik. Sebab tu mereka makan di hotel yang bintangnya tak boleh dikira lagi banyak, duit banyak. Mereka ada kenderaan yang punya canggih, luar biasa. Mereka ada pakaian yang begitu tinggi mutunya. Mereka ada rumah yang agam, yang begitu canggih, yang begitu indah. Bagaikan taman dalam syurga. Ya. Pada fikiran orang kaya, mereka menilai apa yang terbaik mereka layak dapat sebab mereka duit banyak. Mereka lupa bahawa hidayah bukan dibeli dengan duit. Bila mereka melihat sekeliling Rasulullah itu orang miskin, lalu mereka berkata, ya Muhammad, aradita bihaula, apakah kamu kawan dengan orang macam ni? Ahaula manallahu alaihi min bainna, akanlah orang ni lebih berhak mendapat kebaikan berbanding kami. Lau taratta haula lattaba'naka, kalau kamu halau dulu mereka ni, kami ikut. Kami boleh duduk dengan kuliah kau, ceramah, boleh. Yang dimaksudkan ialah sahabat yang bernama Khabbab bin Arad, hamba kepada Ummu Ammar. Suhaib, yang bukan orang Arab. Bilal, hamba. Ammar, dan juga sebahagian sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat tersebut ialah Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan antara sahabat-sahabat yang mereka nampak golongan ini tak ada, kita katakan bukan level mereka. Pemimpin Mekah yang bernama Utbah, Syaibah, Mut'im, Haris dan juga lain-lain. Mereka pergi jumpa Abu Talib. Wahai Abu Talib, Muhammad anak saudara kamu ajak kami beriman. Tapi keliling dia semua hamba-hamba. Apakah hebat sangat hamba tadi? Sehingga hamba-hamba ini berada sentiasa sekeliling dia. Kalau dihalau hamba ni, kami boleh dengar. Lalu Umar Al-Khattab kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kata kita ikut cadangan ni? Cadangan orang kafir, kami boleh dengar. Dengan syarat orang miskin, orang hina, bekas hamba, hamba-hamba halau. Lalu Umar Khattab kata, macam betul juga tak apa, kita dakwah dulu orang kaya ni, lepas tu settle. Settle. Umar pun cadang. Lau fa'anna dhalika hatta nanzur ma alladhi yuridun. Apa kata ya Rasulullah kita buat? Kita tengok sebenarnya mereka nak apa. Kita ikut je. Maka Allah turunkan ayat ini. Jangan kamu halau mereka wahai Muhammad. Kerana mereka ini sentiasa inginkan redha Allah. Yang tu cuma alasan je. Sebagaimana alasan mereka sebelum ni nak turun. Biar turun malaikat lah. Biar kitab tu turun selepuk lah. Itu dan inilah. Mereka sentiasa minta bukan kerana mereka nak beriman. Maka Allah haramkan Nabi SAW untuk menghalau mana-mana sahabat yang berada sekeliling Rasulullah SAW. Sama ada di kalangan hambanya, bekas hambanya. Manakala Umar Al-Khattab, beliau cadang juga. Cadang beliau ni bukanlah nak ikut orang kaya, tapi fikir untuk keuntungan dakwah. Lalu Umar Al-Khattab, ya Allah, aku mohon ampun atas kesilapan percakapanku ini. Maka Allah turunkan ayat berkenaan dengan Umar Al-Khattab pada ayat yang ke-54. Yang kita akan bacakan nanti. Bila orang beriman itu, yang benar-benar beriman dengan ayat kami, mereka melakukan kesilapan, mereka bertaubat kepada kami, kami terima. Umar rasa menyesal kerana cadangan tu. Sebab tu tuan-tuan, kita pun kena hati-hati kalau beri cadangan. Sebagian cadangan tadi mungkin menyebabkan Allah murka, walaupun tujuan kita baik. Kadang-kadang kita cadang. Tujuan kita baik, tak boleh. Terutamanya kalau menggadai prinsip.
Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mau kalau kamu berlembut dengan mereka, mereka pun berlembut dengan kamu. Apa kata kalau kita pakat pergi tempat mereka, berlembut dengan mereka? Kata Allah jangan, prinsip jaga. Atau kita kata tak apa, kita ajak mereka masuk Islam tapi kita benarkan mereka minum arak. Tak boleh. Kalau kita nak cuba gadaikan prinsip untuk tarik orang masuk Islam, tak boleh. Kalau kita nak halau fakir miskin supaya Islam menjadi agama yang eksklusif pada orang kaya, tak boleh. Maka Allah menyebut, sebab apa orang miskin ni layak dapat hidayah? Kenapa kaya-kaya pemuka Quraisy tak layak? Bukan cerita kaya, bukan cerita miskin. Lihat apa kata Allah. Wa kadzalika fatanna ba'dhum. Demikian kami uji sebahagian manusia. Liyaqulu haula manallahu alaihim min bainna. Supaya mereka melihat mereka macam lebih berhak dapat kebaikan ini berbanding orang lain. Lalu Allah kata apa? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur daripada orang yang takabur? Hidayah tidak akan diberikan pada orang yang sombong, yang dirasa dia lebih layak dapat. Tidak. Hidayah diperoleh oleh orang yang sentiasa bersyukur pada Allah. Bukan cerita kaya, bukan cerita miskin. Bukan cerita raja, bukan rakyat biasa. Siapa yang bersyukur pada Allah, siapa yang melihat akan nikmat Allah, maka orang inilah yang layak dan berhak dapat iman dan hidayah. Jadi, permohonan orang kafir meminta orang miskin itu dinyah ke tepi, ditolak oleh Allah. Bukan diberi amaran oleh Allah supaya mereka ini sentiasa dijaga dan dipelihara. Sebab nilai iman bukan miskin dan kaya. Nilai orang bersyukur pada Allah. Maka kalau kamu benar orang kaya beriman, orang kaya yang baik, kamu tak ada masalah siapa pun yang inginkan kebaikan ini. Sebab semua manusia diajar bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.